Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah mengalu-alukan pemeteraian visi Komuniti ASEAN 2045 sebagai panduan jangka panjang yang jelas ke arah ASEAN yang berdaya tahan, inovatif, dinamik dan berteraskan rakyat. Bagi merealisasikan visi ini, Baginda bertitah kerjasama praktikal yang mengukuhkan daya tahan dalam bidang-bidang yang paling penting adalah diperlukan. Bertitah semasa menghadiri sesi plenari sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Maktan Expo Cebu City, Republik Filipina, Kebawah Duli Maha Mulia menyokong usaha-usaha berterusan untuk melaksanakan ASEAN Petroleum Security Agreement, memperluaskan ASEAN Power Grid dan memajukan Trans-ASEAN Gas Pipeline serta menggalakkan penerokan langkah-langkah keselamatan tenaga bersama rakan-rakan dialog dengan mengambil pengajaran daripada mekanisme serantau yang berjaya. Justru titah Baginda ASEAN perlu menengani rangkaian hubungan tenaga dan makanan bagi memastikan keselamatan makanan, memandangkan kenaikan harga bahan bakar memberi kesan kepada pengeluaran, pengangkutan, baja dan kos makanan di seluruh rantau ini. Kebawah Duli Maha Mulia bertitah pengukuhan rezerv kecemasan seperti ASEAN Plastic Emergency Rice Reserve APTERR, penambahbaikan perkongsian maklumat, peningkatan produktiviti dan pemerkasaan kerjasama teknologi seterusnya dapat membina jaringan keselamatan yang lebih kokoh bagi rakyat rantau ini. Kebawah Duli Maha Mulia mula-mula berangkat menghadiri majlis pembukaan sidang kemuncak ASEAN ke-48. Berangkat mengiringi Baginda Duli Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Maha Mulia dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Ferdinand R. Marcos Jr., Presiden Republik Filipina dan isteri First Lady Liza Araneta Marcos. Majlis membuka sidang kemuncak ASEAN ke-48 yang juga dihadiri oleh para pemimpin ASEAN dimulakan dengan lagu tema ASEAN, The ASEAN Way. Currents. Now more than ever, ASEAN must move as one, with clarity, with purpose, and with trust. Together. Majlis diikuti dengan ucapan alu-aluan daripada Tuan Yang Terutama Presiden Republik Filipina selaku pengerusi ASEAN tahun ini dengan mengalu-alukan para pemimpin dan delegasi bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu City. Thank you, Mr. President. May we respectfully invite Your Majesty and Your Excellencies on stage for 2, 1. Thank you. Your Majesty, Your Excellencies, this concludes... Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya berangkat bersama para pemimpin ASEAN bagi menghadiri sesi plenari sidang kemuncak ASEAN ke-48 yang menumpukan perbincangan mengenai keselamatan dan kedayatahanan tenaga serantau, keselamatan makanan dan keselamatan rakyat ASEAN. Semasa sesi tersebut, Kebawah Duli Maha Mulia bertitah menyambut baik tema pengerusian Filipina, Navigating Our Future Together, yang amat bertepatan memandangkan persekitaran global yang semakin kompleks dihadapi oleh ASEAN. Baginda seterusnya bertitah dalam tempoh 2 dekad yang lalu, ASEAN telah menghadapi pelbagai krisis serantau dan antarabangsa termasuk kejutan kewangan, pandemik dan bencana alam. Dengan pengalaman tersebut telah membuktikan ASEAN adalah paling kokoh apabila ia kekal bersatu
praktikal dan berteraskan rakyat. Menyentuh mengenai krisis di rantau Teluk, Baginda Bertitah menekankan ini merupakan peringatan selanjutnya bahawa cabaran-cabaran ASEAN saling berkait rapat dengan pasaran tenaga yang tidak menentu, harga yang semakin meningkat, tekanan ke atas pengeluaran makanan, peningkatan kos logistik serta ketidaktentuan perdagangan dan pelaburan semuanya memberi kesan langsung kepada rakyat di rantau ini. Baginda Bertitah menegaskan dalam keadaan krisis, ASEAN tidak boleh sesekali melupakan keluarga ASEAN dan dalam hal ini titah baginda manfaat peningkatan bantuan konsular di negara-negara ketiga melalui perancangan kontingensi bersama dan protokol tindak balas pantas. Dalam usaha ASEAN mengemudi masa depannya bersama-sama, Baginda Bertitah daya tahan rantau ini akhirnya akan dinilai berdasarkan perbezaan praktikal yang dibawanya kepada kehidupan rakyatnya sama ada melalui tenaga yang stabil, bekalan makanan yang selamat atau komuniti yang lebih selamat. To ensure food security, ASEAN must address energy-food linkages as rising fuel prices impact production, transport, fertilizers and food. Pada penghujung sesi plenari, 3 dokumen diluluskan iaitu Cebu Protocol to amend the Charter of the Association of Southeast Asian Nations, ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation dan ASEAN Leaders Declaration on the Response to the Middle East Crisis. Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kemudian berangkat menghadiri sesi retreat sidang kemenca ASEAN ke-48. Pada sesi retreat ini, Baginda bersama para pemimpin ASEAN bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa termasuk kapasiti ASEAN dalam menangani serta mengurangkan impak yang timbul daripada ketegangan geopolitik. Extend your hands right over left. Your Majesty and Excellencies. Partnerships alone insulate any nation from the ripple effects of conflicts halfway around the world. In an increasingly connected world, instability in one part of the globe will quickly reverberate. And regarding the safety and welfare of our nationals that we need to safeguard, some of whom live and work far from home. Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam malam tadi berkenan berangkat ke majlis santap malam gala bagi meraihkan kehadiran ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN serta tetamu khas yang menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 dan sidang kemuncak berkaitan yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Ferdinand R. Marcos Jr. Presiden Republik Filipina selaku pengerusi ASEAN dan isteri First Lady Liza Araneta Marcos. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Sejurus keberangkatan tiba di Mactan Expo ke bawah Duli Yang Maha Mulia dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Presiden Filipina dan isteri. Majlis disterikan dengan beberapa persembahan kebudayaan. To share more of our country, to celebrate our culture, and to show in a richer way the spirit and hospitality of the Filipino people. Instead,
we have been asked to respond to a very different moment. Recent developments once again reminded us that events beyond our region Selesai majlis santap malam gala ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat bertolak meninggalkan Cebu City, Republik Filipina selepas menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 dan sidang kemuncak berkaitan. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengguna Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat balik, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pehin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junaid Mufti Kerajaan. Hadir di pengkalan udara Bijan Benito Ibuan bagi menyembahkan ucapan selamat berangkat di hadapan majlis ke bawah Duli Maha Mulia ialah The Honourable Rexlon T. Gatchalian, Secretary of Social Welfare and Developments dan para pegawai daripada Republik Filipina. Juga hadir ialah Puan Yang Terutama Megawati binti Datuk Paduka Haji Manan, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Filipina serta para pegawai dan kekitangan Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Manila. ASEAN perlu kekal dinamik dan memanfaatkan krisis pada masa ini untuk menilai dan memberi keutamaan kepada inisiatif yang memberi kesan yang akan memastikan daya tahan dan kesediaan ASEAN dalam menghadapi sebarang krisis masa depan. Ini termasuk mengesahkan semula komitmen untuk meningkatkan aliran perdagangan intra-ASEAN, mengurangkan halangan kepada perdagangan, memudahkan perdagangan melalui pendigitalan dan memastikan integrasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PKS dalam rantaian bekalan serantau. Perkara tersebut digariskan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua semasa mesyuarat Majlis Komuniti Ekonomi ASEAN ke-27 di Cebu, Republik Filipina. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amiliu bin Abdullah juga menyambut baik kemajuan rundingan Perjanjian Rangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN DIFA dan mengesahkan komitmen negara Brunei Darussalam untuk memastikan kemasukan awal Perjanjian Perdagangan Barangan ASEAN A3 yang dipertingkatkan. Semasa mesyuarat, para Menteri Ekonomi berpeluang bertukar-tukar pandangan mengenai usaha kolektif ASEAN dalam memperkukuh agenda integrasi ekonomi rantau ini serta dalam memajukan inisiatif moden dan berpandangan ke hadapan selaras dengan wawasan Komuniti ASEAN 2045. Dalam melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci, bakal jemaah haji negara sentiasa diingatkan agar mematuhi segala peraturan dan panduan yang telah ditetapkan. Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junaid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh Arab Saudi menggariskan perkara tersebut dalam usaha negara memastikan kelancaran urusan serta keselamatan sepanjang berada di Madinah Al-Munawarah dan juga di Makkah Al-Mukarramah nanti. Apabila kita dapat mengekalkan prestasi yang baik, yaitu dengan mematuhi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan ibadah haji ataupun ibadah umrah dan seterusnya, kita mematuhi segala peraturan yang berkaitan dengan ketika berada di dalam Masjid An-Nabawi Asy-Syarif di Madinah Al-Munawarah ataupun di Masjidil Haram di Makkah. InsyaAllah negara Brunei Darussalam akan kekal berterusan mencapai kecemerlangan yang Ketani ingin mencapainya nanti insyaAllah. Bakal jemaah haji negara turut berpeluang menunaikan sembahyang Jumaat pertama di Masjid Nabawi. Sejak awal pagi lagi, para jemaah mula memenuhi ruang dalaman dan persekitaran Masjid Nabawi bagi merebut peluang menunaikan ibadah di antara masjid paling suci dalam Islam itu. Khutbah di Masjid Nabawi antara lain menggariskan mengenai keamanan sebagai asas kepada ibadat dan kemaslahatan. Juga disentuh manfaat kepada masyarakat. Kad nusuk merupakan dokumen penting yang perlu sentiasa dibawa oleh bakal jemaah haji semasa musim haji tahun ini.
Baru-baru ini, Darussalam Services Sdn Berhad mengagihkan kad berkenaan kepada bakal jemaah yang mengikuti pakej syarikat berkenaan. Bakal jemaah haji turut diingatkan supaya menjaga kad berkenaan dengan baik bagi memastikan segala urusan sepanjang berada di Tanah Suci berjalan lancar dan teratur. Negara Brunei Darussalam sentiasa komited dalam memastikan kesejahteraan rakyat melalui usaha memperkukuh asas kehidupan yang berkualiti, berdaya tahan serta berorientasikan masa depan. Nantikan dan saksikan perbincangan mengenainya dalam program Bual Bicara dengan topik aspirasi wawasan 2035, membina komuniti dan masa depan negara yang sejahtera. Meningkatkan motivasi, keyakinan diri dan semangat berdikari antara tujuan program kemahiran hidup pembuatan juadah Turki bersama Persatuan Aftercare Support Association AFSA dalam menyokong proses rehabilitasi dan pengintegrasian sosial rakan seliaan. Program diadakan petang kemarin di Pejabat AFSA Jalan Kebangsaan. Hadir Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Hamid Ersoy, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turki ke negara ini. Melalui program, para peserta memperoleh kemahiran pembuatan juadah Turki yang praktikal dan berpotensi menjana pendapatan sekaligus menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Program yang dianjurkan oleh AFSA dengan kerjasama Kedutaan Republik Turki dan Institut Yunus Emre merupakan inisiatif pemerkasaan komuniti yang bermakna dalam menyokong proses reintegrasi sosial dan pembangunan ekonomi. Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM maklumkan kepada orang ramai khususnya para pembekal dan pemilik perniagaan mengenai aktiviti penipuan yang melibatkan pemalsuan dokumen rasmi, pesanan pembelian PO serta penyamaran sebagai pegawai jabatan. JAPIM telah mengenal pasti satu kes individu yang tidak bertanggungjawab menyalahgunakan nama Jabatan Pembangunan Masyarakat dan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan KKBS untuk membuat pesanan melalui aplikasi WhatsApp. Aktiviti penipuan tersebut merangkumi pemalsuan tanda tangan pegawai-pegawai JAPIM dan KKBS bagi tujuan perolehan barangan secara tidak sah daripada syarikat tempatan. Berikutan insiden itu, pihak JAPIM telah membuat laporan rasmi kepada pihak berkuasa untuk tindakan dan siasatan lanjut. JAPIM ingin menegaskan bahawa jabatan ini tidak mempunyai sebarang kaitan dengan individu-individu berkenaan dan tidak pernah mengeluarkan dokumen perolehan tersebut. Orang ramai adalah diingatkan bahawa semua urusan perolehan kerajaan dijalankan melalui prosedur kewangan rasmi yang ketat. Sebarang transaksi rasmi tidak sesekali dilakukan melalui rundingan di media sosial atau aplikasi pesanan ringkas tanpa dokumen rasmi dan sah yang dikeluarkan terus oleh pihak jabatan atau kementerian. Turut ditegaskan bahawa perbuatan membuat dokumen palsu dengan niat untuk melakukan penipuan atau menyebabkan mana-mana orang menyerahkan harta merupakan suatu kesalahan pemalsuan. Mana-mana individu yang dengan salah menyamar sebagai seorang kaki tangan kerajaan serta melakukan atau cuba melakukan apa-apa perbuatan atas alasan jawatan tersebut juga adalah melakukan suatu kesalahan. Orang ramai dan pemilik perniagaan adalah dinasihatkan agar sentiasa berwaspada. Sebarang pesanan perolehan atau dokumen yang meragukan hendaklah disahkan terus dengan pihak jabatan sebelum sebarang tindakan diambil. Mana-mana pihak yang telah menjadi mangsa skim penipuan atau mereka yang mempunyai maklumat berkaitan segera laporkan kepada pasukan polis di Raja Brunei bagi bantuan segera atau untuk menyalurkan maklumat khusus mengenai perkara berkaitan JAPIM sahaja. Orang ramai boleh menghubungi talian kebajikan 141 yang beroperasi 24 jam sehari.